Baiklah, tugas sebagai wartawan sudah pasti memberi maklumat selain mengangkat suara-suara atau masalah rakyat. Bersama di talian video ialah pemenang kita Hilmi Malik, wartawan Astro Awani yang merangkul emas kategori berita video terbaik menerusi liputan Kajang Bypass. Hilmi, mungkin boleh rangkumkan mengenai laporan yang Hilmi sediakan itu. Baik, terima kasih Asim. Pertama sekali, apa pun saya bersyukur atas pengiktirafan anugerah ini. Jadi kalau kita nak bercakap mengenai dengan isu ataupun Kajang Bypass itu sendiri, pastinya saya pada pertama sekali kita menilai apa sebenarnya antara isu utama di kawasan itu yang diperkatakan sebahagian besar penduduk di kawasan itu yang bimbang dengan keadaan ataupun struktur jalan di situ yang boleh kita katakan hampir setiap hari telah pun meragut nyawa di kawasan itu, dan ada yang telah pun masuk ke dalam longkang, ada juga yang terbabas. Kekerapan kemalangan itu kita lihat memang banyak berlaku. Boleh dikatakan sehari ada sampai 6 kes kemalangan. Jadi apabila saya melihat, saya diberitahu berhubung dengan isu di kawasan itu, saya terpanggil untuk melihat sendiri ataupun untuk kita kupas sendiri apa sebenarnya antara isu utama. Dan apabila saya melihat sendiri berdasarkan laporan yang penduduk sendiri kongsikan, dan saya lihat perlunya sesuatu dilakukan di kawasan itu. Dan saya sebenarnya berterima kasih juga kepada penduduk di kawasan Kajang Bypass itu kerana telah berkongsi kepada saya apa antara isu-isu utama, kes-kes yang berlaku di situ, kebimbangan mereka. Jadi ini membuatkan saya sebagai wartawan yang memang terlibat secara langsung dalam laporan khas ini untuk tampil untuk membantu mereka, kerana melibatkan isu-isu rakyat ini merupakan satu tugas yang boleh kata dekat dengan hati saya. Jadi saya terpanggil untuk menilai sendiri. Jadi setelah berbincang dengan penduduk sendiri, dan kita lihat agak besar sebenarnya isu-isu di kawasan Kajang Bypass ini dan perlukan tindakan. Jadi sebenarnya daripada segi penyusunan itu kita dah lihat, kita dah bawakan apa isu utama, kita dah bawakan menerusi siri pertama. Jadi yang kedua, apa seterusnya? Daripada segi implikasi daripada isu di Kajang Bypass itu sendiri, kita pun dah bawa kepada MyROS untuk menilai sendiri bagaimana keadaan ataupun risiko yang sesuai sebenarnya saya kira dengan tajuk laporan khas itu, iaitu Kajang Bypass, Lebuh Raya ataupun Pusara. Jadi tajuk itu sebenarnya pun sudah cukup untuk menggambarkan bagaimana agaknya teruk keadaan ataupun laluan di Kajang Bypass ini. Jadi kita mendapatkan MyROS, dan juga MyROS juga pun setelah membuat penilaian, mereka bersetuju bahawa kawasan itu sememangnya tidak sesuai untuk dijadikan kawasan lebuh raya, kerana ia kalau kita lihat daripada segi struktur jalan itu, dia melibatkan daripada kawasan laluan lebuh raya terus ke kawasan taman. Jadi ini merupakan bagi saya agak risiko yang agak tinggi di situ, kerana dari segi kelajuan kenderaan yang daripada lebuh raya masuk ke kawasan taman. Jadi bukan sesuatu perkara yang pelik kalau kita lihat kekerapan berlakunya kemalangan. Dan juga kita bawakan juga apa antara kesan besar yang berlaku di Kajang Bypass. Kita menyaksikan sendiri seorang kanak-kanak yang baru berusia beberapa tahun, kecil lagi, 5 ataupun 6 tahun kalau tak silap saya ketika itu, Baik, sudah Hilmi. kehilangan ibu bapa akibat tragedi Kajang Bypass ini, Asim. Baik, Hilmi, dalam visual yang disaksikan tadi, kalau kita lihat juga laporan Hilmi itu, Hilmi berada membuat stand apa orang kata di tepi jalan, betul-betul di pembahagi jalan itu, di tepi. So Hilmi, mungkin kita tahu isu-isu rakyat merupakan nadi kepada laporan Astro Awani, baik di astroawani.com juga di saluran kita 501 Astro Awani. Mungkin Hilmi boleh ceritakan selain daripada cabaran dari segi membuat laporan itu, mungkin ada cabaran dalam menyiapkan laporan tersebut. Ya, bercakap pasal cabaran ni, sebenarnya kalau saya boleh kira setiap laporan tu ada cabarannya tersendiri. Kalau kita lihat daripada konteks Kajang Bypass ini, sebenarnya risiko kat situ sebenarnya dah sedia ada. Kita berdepan juga dengan risiko keadaan laluan, kita nak buat liputan di situ. Jadi dengan adanya bantuan penduduk sedikit sebanyaklah sebenarnya telah pun membantu kru-kru kami. Mereka pun sanggup turun padang. Sebab kerana laluan di Kajang Bypass itu agak boleh kita kata ekstrim lah daripada segi kelajuan kereta, daripada segi jumlah kenderaan keluar masuk di kawasan itu. Jadi itu secara tidak langsung juga memberikan risiko kepada kami. Dan cabaran lain saya kira bila kita melaporkan satu isu yang agak panas, boleh saya katakan panas lah di kawasan Kajang Bypass tu,
cabaran untuk mendapatkan pihak berkuasa, terutamanya untuk kita mendapatkan penjelasan, itu adalah cabaran utama kerana setiap isu yang berbangkit itu kita sebagai wartawan ataupun media yang diberikan kepercayaan oleh penduduk situ untuk kita bawakan isu ini adalah satu perkara yang perlu kita dapatkan apakah jawapan, kerana kita merupakan akses kepada rakyat ataupun penduduk setempat yang mahukan perkara ini dilakukan sesuatu oleh pihak berkuasa. Jadi inilah di antara cabaran yang boleh saya kira cabaran dalam menyiapkan laporan kajian bypass ini untuk mendapatkan pihak berkuasa khususnya dari segi apa penjelasan mereka. Kerana benda ni bukan boleh kita siapkan dalam 1 hari, 2 hari. Bila kita minta respon daripada pihak berkuasa itu sendiri, perkara ini agak makan masa. Betul. Jadi dalam masa yang sama, penduduk mahukan jawapan yang cepat. Apakah solusinya? Dan kita juga berdepan juga dengan masa Bagi break untuk 1 kita minit tunggu nanti. jawapan daripada pihak berkuasa ini, Hasim.